Halo cikgu everybody, welcome back to my TV channel. Nama saya Zamboin Zablaza. Terima kasih kepada semua yang dah subscribe YouTube channel saya. Yang mana belum subscribe saya lagi, saya mohon supaya tekan butang subscribe sekali dengan tekan butang lonceng bawah ni, supaya setiap kali video saya upload boleh tengok sama-sama. Hari ni kita nak kecek sikit pasal seorang raja dadah yang paling kaya di dunia sehingga hari ini, iaitu Pablo Emilio Escobar Gaviria, ataupun dia lebih dikenali sebagai Pablo Escobar, King Cocaine of the World. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Mis ojos están en todos lados. Pablo Escobar ni dia mari daripada keluarga pertengahan. Nak mudah peherat, dia mari daripada keluarga B40 lah kalau kita lah ni. Ayah dia merupakan seorang petani yang mana dia nanam pokok tembakau dan juga pokok-pokok buah. Manakala mak dia ni merupakan seorang cikgu yang paling dihormati di kampung dia, Medellin. Umur Pablo Escobar 16 tahun, dia berhenti sekolah sebabnya dia boring buat rutin harian, tulu hari-hari. Jadi dia pun daripada sekolah dia berubah. Dia pun buatlah bisnes dia yang pertama, iaitu beki basikal. Dalam masa beberapa minggu, beberapa bulan dia beki basikal, dia berasa puas. Dan dia tukar profession daripada beki basikal kepada jadi perokok untuk jadi lebih kaya. Jadi dia buat ni metak je dalam masa 30 saat. Dia boleh ropok orang guna pisau. Selesai tu dia pergi. 30 saat paling lama dia buat kerja. Dalam masa beberapa tempoh dia pun puas juga. Jadi dia nak pitih banyak lagi dengan cara hok paling mudah. Jadi umur 17 dia startlah menyeluduk. Dia start seluduk rokok, dia jual tiket loteri palsu dengan curi kereta. Nak buat kerja di cerita, dia kena igap maksud dengan curi kereta tu. Lalu dia pun dimasukkan ke penjara La Cadera. Dalam cara ni lah dia belajar pasal penculikan dan cara nak edar dadah. Lepas tu Big J dia start buat kerja culik anak orang. Anak orang, lepas tu dia minta tebusan PT. Contohlah kata dia nak PT 100,000. Jadi dia colek seorang manusia ni, anak orang, dan dia minta PT. Mostly tebusan dia colek tu, walaupun dia boleh PT daripada mak pak orang tua budak-budak ni, dia akan bunuh juga ke mana budak hak dia colek tu. Jahat nanti ni jahat ni. Dia bunuh ni sebagai nak beri peringatan kepada orang ramai ni jangan main-main. Dengan dia makna dia buat kerja ni, dia buat kerja sungguh-sungguh, bukan kata dia buat main-main duk. Walaupun dia buat jenayah, tapi mangsa hak dia pilih terdiri daripada ahli politik. Anak ahli politik VIP yang dibenci oleh rakyat-rakyat di kampung dia. Dalam masa yang sama, rakyat ni anggap Pablo ni adalah herbu. Pasalnya dia colek orang-orang hak rakyat benci. Contoh pak kita kan ada seorang benda, ada seorang manusia hak kita tak suka. Jadi dia ni pun colek anak kawan tu, dia bunuh. Jadi kawan tu dalam masa yang sama kawan tu jadi ngis lah. Atas faktor anak dia kena colek. Selepas ada umur dia 22 tahun, dia kerja dengan pria tu. Masa ni jugalah dia belajar cara nak seluduk dengan cara yang lagi baik di kampung dia, Medellin ni. Kalau dia buat kerja seluduk gambar semua ketika yang umur 22 ni, dia mari puas pula. Dia mari puas dan dia rasa biasa benda hak dia seluduk ni. Jadi kerja hak dia buat ni dia rasa lambat boleh pitih dan lambat kaya. Jadi ada satu hari tu dia ambil kereta sebuah, dia naik kereta Satriania. Dia bawa kereta curi ni hak dia ambil ni, dia pergi beli kokain 5 kilo kokain di Peru. Tapi naknya Peru dengan kampung dia Colombia, Medellin ni ada lebih kurang 20 sekatan jalan, termasuk dengan sekatan JPJ, Politropik dengan apa? Dengan kastel. Ada lebih kurang 20. Tapi wak kelak dia comel, dia terlepas semua 20 roblok tu. Jadi bila dia sampai di kampung dia ni, dia proses kokain hak dia beli 5 kilo tadi, dia jual sendiri. Dia jual 5 kilo kokain ni, dia boleh 100,000 sejuk-sejuk dalam masa kurang daripada 2 jam. Situlah dia rasa, ai gila ni wak kerja jual kokain ni. Dia jual kokain ni wak boleh 100,000 paling banyak. Ai gila wak kerja kokain ni, dan 100,000 dia boleh tu merupakan PT yang paling banyak sepanjang dia buat kerja daripada budak sampai aku tua dalam masa kurang daripada 2 jam. Dari dia pun mari gak ada dia kata bertekad aku nak jual kokain dah. Tak sida buat kerja belak-belak ni aku nak jual kokain dia kata gitu. Dan dia buatlah kerja hak dia jual kokain ni. Dalam beberapa ketika dia ni jatuh bangun, dia boleh jadi ketua kokain di Medellin kampung dia tu. Dan dia tubuhkan Medellin Cartel. Medellin Cartel ni merupakan kartel dia, pok-pok jual dadah bawah naungan dia. Dia sebuah organisasi lah, koperasi, tapi dia ni koperasi hak jual dadah. Ramai kena mau pengedar dadah lain, pengedar kokain lain takut ke dia. Pasal dia ni memang bukan ngauduh nata ni. Nak ayat video ni kemah tak kemah dia si ada mahkamah, dia ada doktor, profesor sendiri untuk hasilkan kokain hak dia buat ni. Maknanya dia buat kokain ni dia buat sendiri, dia jual sendiri, bukan dia jual lah, dia ada konco-konco dia hak terlalu jual, tapi naknya dia ada doktor, dia ada profesor, dia ada mahkamah sendiri untuk buat proses kokain ni. Zaman kegemilangan Pablo ni bermula masa 1970 masa dia seluduk dadah ke mereka. Masa tu ekstrim gila babi tapi naknya masa tu semua kokain hak diekspor ke mereka tu boleh katakan majoriti hak dia belakang. Tapi dia tak berikat. Pasal dia tak berikat hak utama sekali lah manajemen dia kemah. Dia mempunyai manajemen pengurus hak kemah, menyebabkan kejayaan dia ni memang menggunung gila kejayaan dia ni. Manajemen dia ni ada manager, dia ada accountant, dia ada human resource, dia ada counselor, dia ada PR service, dia ada insurans,
dia ada EPS suatu KWSB, bah dia ada motivator untuk tim-tim dia lah. Contohlah kata ada tim dia ni jual kokin tak laku, dia panggil lah. Dia ada kaunselor, dia panggil contoh jual kokin dia ni nama Labi contoh. Lepas tu ada cikgu kaunselor ni panggil dia, Labi memang tamu apa boy, mu ni jual kokin tak laku mana aku tengok bi. Dia cerita maknanya dia komunikasi, deep conversation dengan pekerja dia untuk buat pekerja dia ni jadi bersemangat kerja. Gitu. Maknanya kemah tak kemah dia ni. Nanti Pablo ni dia pergi banyak. Dia beli belakang, dia beli kapal terbang, dia beli kapal selam, dia beli helikopter, dia beli kereta api, kereta kebak untuk buat ekspor kokin dia. Ada belakang lah. Bagi-bagi untuk buat ekspor kokin dia ni ada belakang. Termasuk dengan orang kecil, orang besar, basikal, bodoh, orang tua, orang muda, semua dia guna untuk buat ekspor kokin dia ke Amerika. Nak ayatnya pitih dia banyak tak banyak. Driver setiap daripada kenderaan yang dia ada hok bawa pergi ekspor kokin dia ni akan boleh RM500,000 Malaysia setiap trip. Contohlah kalau kata Jabba, contoh dia ada driver nama Jabba, bawa lah kereta. Bawa pergi kereta, dia bawa kokin lebih ke 30-40 kilo, dia bawa pergi lah Amerika. Dan benda tu berjaya sampai ke Amerika. Jabba ni tak dia akan dibayar RM500,000 Malaysia. Okey. Masa ringgit Malaysia ni kita convert lah. Alfitih dia tak ingat berapa, saya tengok dalam buku dia tadi. Ayatnya setiap orang yang kerja dengan dia ni memang dia bayar mahal. Pasal Pablo ni dia tak kira, dia tak kopi, dia tak alu, dia pemurah. Pablo ni pula nak ayatnya dia main PT cash. Dia tak ada bank. Dia tak ada bank. PT dia ni ayatnya banyak tak banyak. Seminggu PT dia ni dia buat beli getah untuk buat ikat PT. Getah nilai getah dia beli ni lebih kurang RM10,000 Malaysia. Getah dia beli untuk buat ikat PT dia. Kita kira banyak mana sebab getah RM10,000 seminggu dah. Dia nya puncak utama dia tak ada banknya adalah soh hari lah. Dia buat kerja hari. Dan yang kedua, dia nak lari daripada lembaga si. PT dia nak ayatnya banyak tak banyak ni. Dia ni siapa kau je sewa godek. Kampung dia ni Madeline dah habis tepat. Madeline ni pengen negeri lah kita di Malaysia. Ada negeri Kelantan. Nah, di Madeline kapal dia ni, dia sewa goda-goda besar, goda-goda hok orang duduk kau, tak duduk kau buat kerja kau biasa kapek kau jual kapal-kapal kau je sewa. Depan yang ambil lebih kurang 10 kaki, depan tu untuk buat kerja hok goda tu sedia ada. Contohnya, goda hok je sewa ni buat kerja berah. Yang ambil 10 kaki petok daripada pintu depan ke belakang 10 kaki untuk buat nega berah. Lebih daripada 10 kaki sampai ke pintu belakang, dia buat simpan pitih dia. Selain daripada goda hok sewa ni, bila mana pitih banyak lajak, habislah goda hok nak sewa ni, jadi dia gali. Dia gali tanah, dia buah peti besi, lepas dia buah pitih dia. Selain daripada tu dia ada juga loji tahi. Loji tahi, dia gali loji tahi, dia tak bawah loji tahi tu peti besi untuk buat simpan pitih, atas loji tahi. Maknanya tak kena lah tahi dia nya, pitih tu. Dan ada beberapa hot tak perlu kita sebab jijik dah. Dan ngaru. Dianggarkan kekayaan dia ni lebih kurang $70 bilion mereka dan tak boleh nak tandingi siapa-siapa sehingga ke hari ni dalam bahagian toke dadah ni. Ada satu ketika tu Pablo ni dia berigak 18 kilo kokain dalam kereta. Dia bubuh dalam tayar kereta. Jadi dia nak pergi ngata ni, dia berigak dengan polis. Jadi dia kena cek. Masa hari-hari nak cara di mahkamah tu, dia terarasuh tak aking ni nama tak ingat nama gapo, tapi dia terarasuh lah nak WPT sejumlah duit yang sangat-sangat banyak, tapi tak aking tu reject. Bila tak aking reject ni dia sama dia kocoh. Tak gila tak aking ni. Aku WPT tak tak aking ni. Mana warna aku ni. Jadi dia pun suruh orang dia casak. Orang dia ni nama Mamat contohlah. Bukan Mamat baik tak ingat. Dia ada seorang orang dia nama Pota, contoh nama Pota dia panggil. Pota, cerita nama siasat tak aking ni. Jadi Pota pun siasat lah. Bila tu jawapan ni, lawyer dia nak rasuah tadi hak reject ni ada adik kerja lawyer, dan dalam masa yang sama lawyer ni tak seteru dengan adik dia. Jadi bila tak seteru ni, Pablo ni panggil lawyer tadi ni untuk hire untuk defend dia dalam mahkamah. Jadi bila defend dalam mahkamah, lawyer tadi ni tahu, nanti Pablo ni guna adik aku ni jadi defend aku ni. Aku tak ke mana dengan adik aku ni. Lawyer berkata, Tok Akin tu berkata, gini ya, ayat kau mahkamah dia, aku tak siap cara kau nanti Pablo ni dia guna adik aku. Aku tak agak mana dengan adik aku. Jadi dia pun Tok Akin tadi tukar, dia ambil Tok Akin baru, dan Tok Akin baru ni lah kena rasuah dia. Bila dia rasuah tu kan, lepaslah dia. Gitu nak ayatnya. Dan dia dibebaskan daripada 18 kilo kokain tadi sebab dia rasuah tak aking. Pablo ni dia bijak bahagia invest. Dia invest pitih dia ni buat beli ladang, buat beli mak-mak, buat beli kebun getah, buat beli sawah untuk buat jadi proses tepat proses koking dia. Dia beli ladang getah depan tu, contohlah ladang getah dia beli 100 hektar. 10 hektar depan ni dia buat bahagia getah. Di belakang tu memang kerja koking belakang. Jadi payahlah nak berigap. Tidak kata di Colombia saja, dia termasuk dengan 3 negara lagi, iaitu Bolivia, Peru dengan Panama. Masa ni lah kekayaan dia ni makin bertambah. Tapi dia cidik. Dia cidik pasalnya dia rasuah habis. Boleh askar orang besar di negara-negara hok ada mak-mak, hok ada pak-pak koking dia ni. Dia waksa polisi, pelato, plomo, ataupun yang bermaksud peluru ataupun pitih. Kalau kau bahasa kita kan, pitih kau mati. Gitu lah. Kalau mu tak ambil pitih aku, mu mati. Kalau mau ambil pitih aku,
mu selamat dan mu kena jaga aku. Dia gitu. Dia win ni bukan win sikit. Sekali dia win 100 juta, dia win 100 juta dolar lah, 100 juta US dollar dia win. Lepas dia win rumah ikut aku minta. Ada satu kali tu polis hak dia rasuah ni, dia win dah 10 juta. 1 juta dia win. Lepas tu betul anak dia ni sakit, anak polis ni sakit. Jadi anak dia ni masuk hospital. Anak dia masuk hospital, Pablo tahu anak polis ni masuk hospital KJL. Jadi Pablo pergi melawak, kata sia kan anakmu, tak saya kan anakmu. Mungkin ya, mu pergi hospital pak swasta ke bayar belaka. Mungkin ya. Ya bayar. Jadi polis pun nanti Pablo bagus aku ni gitu. Bila mana PT dia terlalu banyak ni dak. Dia tak nak buat apa. Jadi dia beli macam-macam. Dia beli banyak rumah. Dia beli kereta lomba, dia beli kabel-kabel. Lepas tu dia hire bodyguard full asasi, maknanya pistol besar-besar belaka untuk jaga dia. Serta dia ada beberapa kereta perisai. Dan dia juga guna duit yang dia ada ni untuk naik taraf ekonomi penduduk di Medellin itu sendiri. Dia buka syarikat macam-macam. Antara dia bukanya restoran, dia buka kelab malam, dia buka syarikat taksi. Dia perlu pekerjaan kepada rakyat susah ni dengan gaji yang mahal. Ibarat contoh taksi ni, sehari orang dapat taksi ni bolehlah 100 ya contoh tak. Tapi dia bayar sehari kau dapat taksi ni lebih kurang 1000 ya sehari. Naknya dia pelagor. Dan waktu tu tidak kata di dapat taksi saja habis. Dia bayar kau pelayan restoran hak sepatut gaji ni 50 ya, dia beli 500 sehari. Jadi kat dia ni suka. Kedai tak ada orang mana tapi kat piti-piti banyak. Tidak kata habis itu saja. Dia buat padai bola sepak terbaik dalam dunia masa tu untuk rakyat di Medellin ni. Makna main bola, mu nak main bola main free. Dia ada kedai soke. Kata budak nak main bola, tak ada peralatan soke. Kasut bola tak ada, simpek tak ada, luar tak ada. Mugi kedai aku mugi ambil kasut mana-mana. Jadi kat dia ni ambil ya. Kata bola dia tidak main saja. Dia beli pula syarikat TV. Dia buat live dalam TV. Saya ada dengan pengolah profesional lagi. Naknya Pablo ni, naknya dia pelagor ke rakyat. Lepas tu rakyat dia sayang dia. Pablo lagi tambah ni. Dia ni family man. Family man ni maknanya orang yang berkeluarga, petikan keluarga lah. Dia beli rumah ke family dia di tanah seluas 23 km kaki persegi. Keluasnya 23 km persegi ni lebih kurang daripada Kedai Lalak. Masjid Kedai Lalak, siapa ke pasti pakai likung pak. Gitu naknya keluasnya dia tu. Dalam rumah dia tu siap ada zoo lagi. Ada zoo, ada butik swimming pool, ada banyak rumah agama, rumah besar bapak, siap ada gereja. Lepas tu naknya so lagi ada hok jadi kau orang ni saya belakang dia ada so keteng untuk jamu orang susah. Contohlah kalau kata kita ni susah, kita pergilah rumah dia kata ketuk, lu kawin 8 ni lu contoh tak. Lu kawin 8 ni lu. Tak ada kau nak nasi goreng kau, mi goreng kau, kuitia kau ada kau. Pablo kata, makan. Lepas tu gigi keteng dia, gigi keteng ikut orang ada, orang nak makan kuitia lana kau, nak makan kuitia kungfu kau, nak makan si goreng pataya kau ikut. Maknanya dia buat belakang secara percuma tanpa bayar sikit-sikit abuk, tapi di kawasan rumah dia ni dijaga ketat oleh bodyguard dia. Momen ramah bodyguard dia lebih kurang kata yang masa tu dia kata lebih kurang tidak kurang daripada 150 orang bodyguard dia jaga. Mungkin dia piti banyak ke. Kekayaan dia ni dianggarkan setiap tahun dia kerugian lebih kurang 2.9 bilion ringgit Malaysia hanya kerana PT dia ni nyemakin kau tiku. Naknya pada mereka atas tuduhan ekspor kokain. Siapa tak tu tapi Menteri Keadilan ni lantang bersuara sangat-sangat. Jadi akhirnya dia mati ditembak 7 dah dalam perjalanan balik daripada opis. Masa ni jugalah Pablo ni jadi wanted. Dia ada kes memang semua orang tahu dia ada kes dengan Menteri Keadilan tadi. Jadi nama dia naik masa ni lah KJL Colombia bekerjasama dengan KJL Amerika untuk jatuhkan Pablo Escobar. Masa ni lah Pablo lari habis tepat rumah dia di Medellin. Dia lari macam-macam kata dia pergi. Dalam masa dia lari tu pula dia sempat propose kepada KJL Colombia untuk bayar semua hotel negara ni banyak hotel Colombia ni tapi dia nak bayar. Dan dia siap janji kata kalau lah kata mu maaf ke aku bayar hotel negara. So dia akan bayar hotel negara full settle hotel negara. Yang kedua dia nak mampu dia nak igak. Dia akan bekerjasama dengan polis Colombia untuk igak semua pengedar dadah kecil besar tua muda. Dia akan igak belaka tapi jangan kau set dia. Masa tu tapi KJL Colombia reject tawaran dia tu. Dan masa reject tu jugalah KJL ni ambush habis mak dia melalui cara igak konco-konco dia ni. Igak sore tekan pulah perut tanya mana mama Pablo jadi gak ni royak sebuah paigak ni pula ni royak sebuah atau royak sebuah jadi gak pergi habis. Jadi dia pun lari lah. Masa ni lah kuasa dia makin berkurang sebab dia lari ke
keluar kawasan teroriti dia. Masa ni pula pesaing kokain dia hok bernama Kali Kartel ni ambil peluang jatuh ke Pablo dengan cara bekerjasama dengan polis dan bunuh semua orang yang pernah bertegur sapa walaupun dengan Pablo. Tak masih agak masih gini. Contohlah kalau kata kita ni kenal Pablo Escobar, bukan kenal pun. Contohlah dia ni kan orang ada nama. Jadi kita pun paut di traffic light, kita jumpa traffic light, perung kita berhenti, kita paling Pablo kita pun tegur lah. Pablo pun tegur kita malah. Mana demo? Tak ada dia, mari balas mata. Kita akan dibunuh juga. Nak yang sampai tahap tu Kali Kartel punya kerjasama dengan polis. Jadi tak ada siapa pun nak tolong Pablo masa ni. Masa ni jugalah polis Colombia tubuh ke pasukan khas untuk cari dia yang bernama Search Block. Memang Search Block ni anti rasuah dan memang anti Pablo Escobar. Dia memang buru Pablo Escobar sekat-sekat nak buru dan bunuh dia. Panjang doh nak cerita ni. Saya pun rasa macam malah nak sambung. Tapi kalau kata nak dengar lagi, boleh komen bawah minta part 2. Kalau kata ramah nak, saya akan sambung part 2. Kita jumpa next time. Terima kasih semua. Bye bye.